Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamri bin Azman, 09 DM 18F1053 dari kelas DEM 6A, ingin membentangkan laporan pemantauan latihan industri yang telah saya lalui selama 20 minggu. Okey, jadi saya ingin menerangkan sedikit tentang latar belakang syarikat di tempat saya menjalankan latihan industri. Okay, nama syarikat adalah SBK Supplies and Engineering Sdn Bhd. Seperti inilah, ini adalah logo syarikatnya. Kemudian syarikat ini terletak di Jalan Teknologi, Taman Sains Teknologi Kota Damansara, Petaling Jaya. Kemudian peta lokasi syarikat, syarikat berada di berdekatan dengan McDonald Kota Damansara dan berhampiran juga dengan Emporium Kota Damansara. Kemudian antara skop kerja syarikat adalah syarikat ini menyediakan servis mekanikal dan elektrikal, contohnya seperti pemasangan sistem CCTV, servis penyaman udara, pemasangan penggera keselamatan dan pemasangan sistem CO2 untuk anti kebakaran. Kemudian ini adalah carta organisasi syarikat yang di mana pengarah urusan adalah Puan Farah Farhana, kemudian pengarah syarikat adalah Encik Saifuddin dan staf iaitu Ketua Juruteknik Encik Razman, kemudian Juruteknik Faiz Fitri dan saya sendiri, Zamri. Kemudian kerja-kerja yang dilakukan di syarikat ini adalah pemasangan sistem penggera keselamatan, pemasangan CCTV, servis penyaman udara dan pemasangan sistem CO2. Okey, kemudian ini adalah cara-cara pemasangan sistem penggera keselamatan. Yang pertama adalah antara sistem yang paling utama dalam ini adalah panel sistem, di mana di dalam panel itu mempunyai segala board chip-chip untuk mendapat maklumat daripada kontak dan juga magnet tersebut. Okey, kemudian yang kedua adalah cara-cara memasang kontak, di mana kontak tersebut diletakkan di frame-frame tingkap ataupun sliding door ataupun pintu. Dan kemudian adalah pemasangan magnet. Pemasangan magnet tersebut mestilah selari dengan kontak tersebut supaya kontak tersebut dapat berfungsi. Kemudian cara sistem ini berfungsi adalah apabila ada pergerakan yang berlaku, sama ada pergerakan buka ataupun tutup tingkap ataupun pintu, yang di mana kita telah set untuk safety, keselamatan, penggera rumah akan berbunyi jika terdapat pergerakan di waktu, contoh kita set pergerakan di waktu malam. So, penggera rumah akan berbunyi. Okey, yang kemudian pemasangan CCTV. Okey, ini adalah antara asas-asas cara pemasangan CCTV. Yang pertama adalah memasang piping untuk laluan kabel. Yang kedua adalah memasukkan kabel ke dalam pipe yang telah disediakan. Kemudian memasang kamera pada tempat yang ditentukan. Okey, mula-mula pemasangan ini mestilah mempunyai satu laluan khas yang mana supaya kabel itu mudah untuk diselenggara. Jadi perlulah disediakan laluan khas, dan apabila terdapat laluan khas itu, kita masukkan kabel
kabel CCTV. Kemudian apabila sistem wiring telah selesai, kita memasang kamera pada tempat yang ditentukan. Ada poin-poin yang telah ditentukan. Okey, kemudian servis penyaman udara. Okey, ini adalah cara-cara untuk servis penyaman udara yang paling penting, yang selalu mesti buat setiap kali servis adalah membersihkan penapis udara. Kemudian apabila perlu, kita akan menukar motor kompresor apabila motor tidak berfungsi, dan kemudian memeriksa komponen elektronik di dalam kompresor ataupun di dalam aircon tersebutlah jika berlaku ketidakfungsian aircon tersebut. Okey, yang kemudian adalah ini adalah pemasangan sistem CO2. Jadi mula-mula kita mestilah menyediakan bahan-bahan yang untuk digunakan di tempat projek. Kemudian kita pasang dan kita kena buat kemasan akhir lah. Okey, ini adalah sistem CO2 ni adalah biasanya terletak di dalam bilik server, di mana untuk cara memadamkan kebakaran jika bilik server itu terbakar menggunakan sistem CO2 ni. Okey, itu saja. Antara pengalaman yang saya perolehi adalah ia dapat meningkatkan ilmu dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan elektronik secara praktikal, dan kemudian saya mendapat menggunakan peralatan-peralatan yang disediakan secara semaksimal yang boleh. Ini juga dapat melatih soft skill saya dalam mengendali sesuatu kerja yang telah diberikan. Okay, jadi kesimpulannya adalah latihan industri ini ia dapat meluaskan pengetahuan pelajar dari segi teori dan juga praktikal. Kemudian pendedahan latihan industri kepada pelajar terhadap persekitaran yang sebenar. Kemudian memberi tahap keyakinan kepada pelajar dengan lebih tinggi, dan kemudian membina semangat berpasukan dan kerjasama dengan pasukan dengan lebih baik. Jadi ia dapat kepada pelajar ni dapat satu pengalaman bekerja di dunia sebenar, pengalaman praktikal, teori semua telah digunakan lah apa yang kita telah belajar, dan dapat juga memupuk semangat berpasukan antara pekerja-pekerja yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.